مهاجرين مهاجرين. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, dan kuatkanlah keimanan kita hari demi hari. Oleh kerana takwa dengan iman adalah menjadi satu cara hidup kita yang mesti kita jadikan sebagai udara hidup ataupun udara yang kita bernyawa. Tanpa iman, maka hilanglah segala-gala di dalam kehidupan kita. Dan tanpa takwa, maka tidak ada pendirian dalam kehidupan seorang Muslim sebagai Muslim yang mesti bawa hidupnya ke arah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui takwa. Kita selalu mendengar perkataan takwa, perkataan ittaqullah, takutkanlah kamu kepada Allah. Maka kita sendirilah yang buat keputusan setakat mana kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Kita berada di minggu yang kedua ataupun Jumaat yang kedua di dalam bulan Ramadan 1435 Hijrah. Menjadi satu peperiksaan yang kita mesti cek, hisap diri kita sendiri. Hampir 2 minggu dah kita berpuasa. Hampir setengah Al-Quran yang kita baca. Sebahagian saudara-saudara kita sudah pun khatam Al-Quran beberapa kali. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hadiahkan satu bulan kepada kita yang dinamakan bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dengan firman Allah: Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah sebagai dalil yang menunjukkan bahawa bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kemuliaan bulan Ramadan adalah ada pada umat Islam sejak daripada Nabi Muhammad SAW sampai ke akhir zaman. Tidak ada umat sebelum ini yang menerima kemuliaan lebih daripada umat Islam sebagai kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat manusia di atas muka bumi. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, ramuan yang ada di dalam bulan Ramadan, sama ada berpuasa, beriktikaf, berqiyam, tarawih, sedekah, zikir, baca Al-Quran, dan semua amalan-amalan yang dikatakan sebagai jalan untuk kita menguatkan lagi cara hidup kita supaya Ramadan tidak terwujud daripada cara hidup kita. Maka alhamdulillah
Kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan taufik dan hidayah Allah sahajalah yang kita boleh sedar di dalam kehidupan kita bahawa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan. Ramai lagi di kalangan orang-orang Islam kita yang masih tidak sedar ataupun tidak faham hakikat yang sebenar apakah Ramadan yang akan memberi faedah kepada mereka. Sebahagian saudara-saudara kita yang seagama dengan kita juga menghabiskan masa di dalam bulan Ramadan dengan perkara yang tidak berfaedah. Habis tenaga dia, hidup dia, masa dia dan sebagainya dalam perkara yang menimbulkan dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Ramadan boleh membawa diri kita, hidup kita ke arah lebih mulia. Satu perubahan di dalam kehidupan kita yang ingin saya cetuskan di sini, tidak ada pada mana-mana orang yang boleh membawa diri dia supaya lebih berubah kecuali diri dia sendiri. Ada yang cicamden, ada yang kesedaran supaya dia berubah di dalam cara hidup dia lebih bermutu, sama ada di dalam bulan Ramadan ataupun selepas dari Ramadan. Oleh kerana selama 29 hari ataupun 30 hari yang kita selalunya beramal, memang akan menjadi satu tabiat hidup kita. Orang yang buat satu-satu perkara nak jadi ikhtiar yang katanya lebih daripada 20 hari ataupun 40 hari, maka perkara itu dia akan meresap masuk di dalam jiwa kita, hati kita. Dia akan menjadi suatu cerita kita. Kalau sekiranya kita memang benar-benar nak menghayati kehidupan bulan Ramadan supaya dia berubah, dia mengubahkan cara hidup kita selepas daripada kita keluar dari Ramadan. Kita akan mendengar para khatib, para penceramah selepas daripada Ramadan akan menceritakan kepada kita hasil daripada Ramadan apa kata yang kita boleh. Memang perkara ni tak sunyi ataupun tak jauh daripada cara hidup kita setelah kita berada di dalam bulan Ramadan sebagai satu bulan yang kita selalunya bertungkus lumus. Nampak sungguh kita buat. Sama ada baca Quran, zikir, semaya Jumaat, semaya sunat, semaya tarawih, sedekah dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang kita kena royak kepada diri kita sendiri. Katanya, setakat manakah kita berkesan dengan bulan Ramadan? Walaupun kita sedang menghadapi Ramadan ada lebih kurang lagi dari 15 hari ataupun 16 hari. Alhamdulillah, kalau sekiranya Allah Ta'ala memanjangkan, memeliharakan umur kita sampai ke akhir Ramadan, kita akan dapati dalam hidup kita penuh dengan perkara-perkara yang menjadi pahala dan ganjaran yang begitu banyak. Ini adalah orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sama-sama berdoa semoga Ramadan akan menjadi satu nilai dalam kehidupan kita yang boleh kita bawa hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita ke arah lebih mulia daripada apa yang kita melihat pada sekarang. Ikhwan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, apabila kita perhati dalam bulan Ramadan inilah banyaknya perkara-perkara yang boleh membawa kepada perubahan. Patna kunaprak hidup kita memang menjadi satu perkara yang kita ingin, yang kita kehendaki dan kita hajati. Oleh kerana hidup manusia bukanlah arti dia beragama Islam semata-mata daripada ibu dan bapa dia sudah pun baik. Dan arti katanya secara fitrah dia sudah pun baik. Bukan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Allah beri kepada kita Islam sejak daripada tok nenek kita. Kita dilahir daripada perut ibu dalam keadaan kita beragama Islam. Tapi nak pergi bina manusia tu memang dia kena bina dengan belajar, dengan mengaji, dengan dengar, ambil faedah-faedah daripada hasil yang dia belajar tadi, sama ada dia baca, dia dengar, dia tanya dan sebagainya, mari guna di dalam kehidupan.
Inilah yang dikatakan orang yang nak kepada pembaikian di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itulah yang akan mengubah nasib mereka sendiri. Dalam ayat inilah yang menunjukkan bahawa walaupun Allah Ta'ala sudah tanda siap dah takdir sejak daripada azali, nasib satu umat, apakah yang akan berlaku terhadap satu-satu umat. Tetapi Allah Ta'ala beri kepada kita usaha, berinya akal fikir, berinya peluang masa kepada kita supaya kita memikir, supaya kita pilih hontang yang kita nak pergi, ke arah manakah yang kita nak baiki nasib ataupun kedudukan hidup kita sendiri, umat kita, orang di tempat kita. Maka inilah perlu kepada banyak-banyak kita fikir dan banyak kita pakat usaha supaya umat kita ataupun orang kita lebih maju daripada sekarang ni. Alhamdulillah kita melihat orang sekarang orang maju, orang cerdik, orang bijak. Cuma nuksa lagi iaitunya lebih maju, lebih bijak, lebih pandai. Orang kita sedar dalam hal agama, alhamdulillah kita syukur banyak. Dengan Allah Ta'ala takdir adanya nak bicakan, adanya ulama, adanya orang-orang yang bijak pandai, boleh buka otak-otak, boleh buka hati orang ramai supaya lebih maju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu pun tak lepas lagi daripada setiap orang dia kena bawa diri dia sendiri, kena bawa keluarga dia. Sebab setiap orang dikatakan sebagai rakyat, sebagai nuai individu dalam kehidupan satu-satu masyarakat. Setiap orang dia kena bawa diri dia sendiri. Kalau sekiranya dia tak nak bawa diri dia sendiri, hati dia lemah, iman dia lemah, kedudukan dia rendah, bagaimanakah dia nak bawa supaya dia dan orang ramai maju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba kita perhati saudara-saudara yang dikasihi sekalian, iaitu ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW dengan dua perkara penting, iaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Dua perkara ni Nabi dia mengajar dua ayat. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga para sahabat no kepada ajaran Nabi, walaupun susah, penat, lelah, payah, letih, takluk, panas dan sebagainya, mereka itu jauh lagi sabar demi untuk menjayakan risalah yang dinamakan Risalatullah, message daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Dengan itulah sempurnanya agama Islam, walaupun teknologi di zaman itu tak maju, tetapi Islam tetap maju. Sehingga Allah Ta'ala goyak kepada Nabi, hatta ayat kepada Nabi melalui Jibril, suruh perakan kesempurnaan agama Islam di pada Arafah. Dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ahli-ahli sejarah banyak katanya, sejak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, tidak ada mana-mana rasul yang perakat ikhlak kepada semua manusia ataupun kaum dia, banyak katanya agama sudah pun sempurna, kecuali Nabi Muhammad seorang yang ikhlak dekat orang ramai. Ambil ayat Quran katanya agama sudah pun sempurna. Nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Islam semua sudah pun sempurna. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam, kalaulah kita kecek dengan bahasa kampung mudah-mudah, pilihan kita iaitu Nabi Muhammad sudah pun perakat kesempurnaan Islam. Kita sebagai luknon, sebagai putar, orang yang hidup selepas daripada Nabi Muhammad, Nabi mati sudah pun 1400 tahun lebih. Kalaulah zaman kegemilangan umat Islam pada zaman dahulu,
dengan kemajuan para ulama di zaman tabi'in, pada awal-awal selepas daripada korun Nabi mati dalam 200-300 tahun, alhamdulillah, di waktu itulah yang dikatakan zaman kemajuan umat Islam. Zaman sekarang kita yang orang katanya zaman maju, tapi beberapa perkara yang kita tak boleh menegakkan Islam di atas muka bumi. Kita hanya menegak amal ibadat, perkara-perkara tertentu di dalam cara hidup umat Islam. Bahkan kita melihat umat Islam berpecah pada hari ini. Umat Islam lemah di segi ruhi, di segi kedudukan. Berpucuk daripada itulah kita melihat bagaimanakah orang Islam kita nak maju, bagaimanakah nak pergi ke depan, sedangkan orang-orang lain ataupun orang agama asing, mereka selalu yang berusaha siang malam demi untuk menghentam agama Islam, nak menghancurkan agama Islam, dan mereka itu tetap berusaha supaya lebih maju daripada umat Islam. Ikhwah yang dikasihi sekalian, bila kita perhati bulan Ramadan, kalaulah kita pakat royak kepada diri kita semua, katanya kita mesti berubah, maka insya-Allah daripada cit samnet, daripada manusia leg-leg ini naik wajah orang. Kalau sekiranya kita nak sungguh kepada perubahan, maka marilah kita pakai royak, katanya aku mesti berubah. Aku mesti berubah. Berubah adalah harga apa? Beberapa perkara yang mesti kita berubah dalam hidup kita. Yang pertama sekali, cara kita faham agama. Yang kedua, bagi perangai kita, cara hidup kita. Itu sebagai contoh. Banyak lagi berpuluh-puluh perkara yang mesti kita bawa hidup kita supaya lebih makna dan lebih berubah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan khutbah yang hanya serba ringkas ingin mengemukakan kepada kita semua bahawa kalau sekiranya kita berada di dalam bulan Ramadan dengan penuh keinsafan yang kita angkat tangan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahawa Allah tetap menerima doa kita dan permintaan kita, marilah kita minta dengan Allah supaya Allah ubah nasib umat kita supaya menjadi umat yang maju, menjadi umat yang dipenuhi dengan orang soleh, orang solehah, berubah sedikit demi sedikit dengan usaha semua pihak. Maka Allah Ta'ala akan menampak kepada kita selepas daripada Ramadan nanti, maka masyarakat kita akan berubah ke arah yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, di khutbah yang kedua, marilah kita mendengar satu ataupun dua hadis Nabi SAW sebagai peringatan dalam kehidupan kita. Hadis yang pertamanya, An Asma binti Umais Al-Khat'amiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiya al-kabira al-muta'al. Bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa 'atada wa nasiya al-jabbara al-a'la. Bi'sal 'abdu 'abdun saha wa laha wa nasiya al-maqabir wal bila. Bi'sal 'abdu 'abdun 'ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhdilu ad-din bid-dunya. Bi'sal 'abdu 'abdun yakhdilu ad-din bisyubuhat. Bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaqulu. Bi'sal 'abdu 'abdun hawan yudhillu. Bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yudhillu. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam kitab Sifatul Qiyamah, hadis yang ke-2456. Maksudnya sekecil-kecil hamba ialah hamba yang takabur, lupa kepada Tuhan yang Maha Besar lagi agung. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang membesar diri, melampau lupa kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang lupa dan lalai, lupa kepada kubur dan kehancuran. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang ganas dan durhaka, lupa kepada tempat asal kejadiannya dan tempat kembali. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang membuat kerosakan dunia dengan nama agama. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang mencemarkan agama dengan perkara kesamaran ataupun syubhat. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang merasa tamak halaba, mendorongnya ataupun menariknya ke jalan dosa. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Sekecil-kecil hamba ialah hamba yang panjang angan-angan yang menjatuhkan maruahnya. Ini adalah satu hadis yang Nabi cerita kepada kita supaya kita beringat di dalam kehidupan kita, iaitunya bi'sal 'abdu, sekecil-kecil hamba. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalbi. Qala huwa at-taqiyyun naqiy la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Zuhd, hadis yang ke-4216. Maksudnya, ada orang yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling baik? Maka baginda bersabda, setiap orang yang terjaga hati dan benar lidah. Maka orang ramai pun berkata, adapun yang benar lidah itu kami sudah mengetahuinya. Apakah orang yang terjaga hatinya? Maka Nabi bersabda, iaitu orang yang benar-benar takut kepada Allah, hati bersih, tidak ada dosa pada dirinya, tidak ada usaha untuk durhaka, tidak ada usaha untuk melakukan penipuan, dan tidak ada perasaan dengki. Ini adalah dua hadis sebagai penawar ataupun sebagai ubat untuk kita mengubati cara hidup kita sempena dengan bulan Ramadan. Marilah kita pakai insaf dan baiki hidup kita, baiki hati kita, dan jadikanlah hati kita murni, bersih. Terutamanya di dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita pakai berdoa semoga kita semua mendapat Lailatul Qadar, kelebihan yang ada pada Lailatul Qadar, dan kita keluar dari Ramadan dengan suara takbir Allahu Akbar di pagi hari raya, itulah yang dikatakan kita bersih semua daripada dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Oleh kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala sengaja nak ampun dosa, maka marilah kita pakat
Minta supaya Allah ampun dosa kita, sama ada hak mari dah mahupun yang lagi akan datang, supaya Allah pimpin hidup kita ke jalan yang benar, bawa hidup kita ke jalan yang suci, yang bersih, yang seperti mana kita selalunya minta ihdinas siratal mustaqim. As-siratul mustaqim itulah yang kita nak sejak daripada kita mula sedar kata hidup kita tak boleh lari daripada ajaran yang sebenar as-siratul mustaqim sampai ke kita hembus nafas yang terakhir. Itulah yang kita nak, supaya as-siratul mustaqim selalunya berada di dalam cara hidup kita, sama ada cara fikir, cara amal, cara buat dan cara bercakap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.